Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adapun pekerjaan bahawa berkata ia seseorang berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim ni kerana marah itu dari kerana syaitan. Para penonton jamaah surau yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan sifat hati, iaitulah sifat marah. Yang mana sifat marah ini merupakan salah suatu daripada sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala pada asalnya. Yang merupakan sifat yang dicela pada syarak. Kerana apa? Kerana dengan sifat inilah menyebabkan seseorang tersebut, menimbulkan di seseorang tersebut, membawa kepada seseorang tersebut ke arah nak memukul manusia-manusia, nak memaki hamu manusia-manusia, nak memfitnah dan sebagainya. Kerana apakah terjadinya pukul-memukul, fitnah-memfitnah, ataupun memaki hamu? Ini daripada kerana berpunca seseorang tersebut akibat marah. Maka oleh yang demikian, sifat marah ini seandainya tidak berlandaskan ukuran syarak, tidak berpandukan dengan panduan syarak, panduan agama, menyebabkan sifat itu menjadi tercela adanya pada diri kita masing-masing. Maka oleh yang demikian, agama, syarak mengajar kita agar kita dapat mengubati sifat ini supaya ianya tidak tercela ada pada diri kita. Maka ubatnya iaitulah dengan dua cara. Sebagaimana yang telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu. Iaitulah cara yang pertama, hendaklah kita melatih sifat ini. Mendidik sifat marah ini agar ianya dapat mengikut akal dan juga syarak. Setelah mana kita melatih mengikut akal, mengikut syarak, sifat marah ini menyebabkan ianya marah pada ketika mana
syarak suruh marah, dan manakala syarak perintah jangan marah pada ketika itu, maka dia tidak marah. Maka pada saat tersebut, tak kala kita melatih sifat marah ini berlandaskan dengan hukum agama kita, maka ianya tidak lagi tercela. Yang kedua, sifat marah ini perlu kita ubati dengan caranya kita menahan marah. Maka menahan marah ini di dalam hati kita, di saat kita marah, kita kena tahan, jangan zahirkan dia. Seandainya zahirkan pada tempat yang agama tak perintah kita zahirkan, maka salah. Maka itu dicela marah kita itu. Maka oleh yang demikian, seandainya marah kita pada ketika mana agama tidak menyuruh kita marah, maka pada saat itu kita kena kawali marah kita ini dengan memendamkan di dalam hati. Jangan menzahirkan di luar. Tahan ia di dalam hati kita. Maka untuk kita menahan supaya tidak terkeluar marah tadi, yang akan menimbulkan kebinasaan-kebinasaan yang lain seperti memaki, memfitnah dan sebagainya. Maka untuk menahan marah ini di dalam hati kita, maka perlu kita mengetahui dengan ilmu serta diramukan dengan amal. Maka dengan ilmu perlu kita ingat bahawasanya segala-galanya terjadi ialah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka marah ini, apa ni orang buat kita marah adalah ketentuan Allah. Maka kerana apa kita nak marah orang tersebut? Menyebabkan kita mengingkari ketentuan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Ini sebagai motivasi di diri kita. Yang kedua, untuk memotivasikan diri kita ini, iaitulah sebagaimana yang telah diterangkan pada pertemuan yang kita yang lepas, perlu kita mengetahui, kita ingat di hati kita, marah Allah Ta'ala itu lebih besar daripada marahnya kita. Kerana apabila kita marah pada saat yang diperintahkan kita untuk marah, maka ianya mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka marah Allah kepada kita lebih besar daripada marah kita kepada seseorang tersebut. Yang hanya marah kita itu untuk memuaskan nafsu kita sahaja, tapi mengundang kemarahan Allah yang menyebabkan kita mendapat dosa, dan dosa ini balasannya iaitulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ialah ilmu, pengetahuan yang dapat memotivasikan diri kita agar dapat kita menjaga kemarahan kita supaya ianya tidak pergi kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru setelah daripada pengarang kita mendatangkan berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan ramuan ilmu yang perlu kita motivasi diri supaya kita dapat menahan marah ini, yang keduanya perlu dengan amal pula. Lantas kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adapun pekerjaan, yakni adapun dengan pekerjaan, dengan amalan. Bagaimana pula dengan amalan pula? Yang mana dengan amalan ini ialah salah satu yang dapat menolong kita agar kita tadi dapat menahan marah kita di dalam hati. Maka dengan amal ni, adapun dengan pekerjaan, dengan amal, dengan amalan, yakni dengan amalan ni salah satu daripada perkara yang boleh menolong kita atas menahan marah ni. Bahawa berkata, ia seseorang berkata dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kita memohon kepada Allah agar dilindungi kita daripada syaitan yang direjam, yang dilaknat. Kerana apa kita meminta pertolongan daripada Allah agar kita terlindung daripada syaitan yang direjam? Kerana marah itu,
Kerana marah itu ni kerana yakni berpunca daripada kerana syaitan. Kerana syaitan lah yang membangkitkan kemarahan di diri kita itu. Yang menyebabkan kita jadi nak marah ni kerana dibangkitkan, diapi-apikan oleh syaitan laknatullah. Maka oleh yang demikian, diperintahkan kepada kita supaya apabila timbulnya marah, apabila datangnya nak marah, maka kita kena amal dengan kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ajaran sebegini ni ialah sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahih mereka. Itu yang pertama. Kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim bila saat kita nak marah. Maka jika tiada berhenti marah seseorang dengan ini perkataan, dengan ini bacaan, iaitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak berhenti marah, masih lagi dalam keadaan marah, maka hendaklah ia seseorang tu duduk. Hendaklah dia duduk. Kalau tak berhenti dengan kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duk marah lagi, hendaklah duduk. Kata hendaklah duduk ni jika ia berdiri. Kalau ketika kita marah tu kita sedang berdiri, hendaklah kita duduk. Dan hendaklah ia seseorang itu hak marah tadi tu berbaring. Jika ia seseorang itu duduk, kalau dia dalam situasi duduk, kena berbaring. Kena tidurlah. Kena duduk ke bawah. Dan jika tiada diam marah seseorang, tak berhenti juga walaupun telah berbaring dah ni. Tak berhenti juga. Dan jika tiada diam marahnya dengan duduk atau dengan berbaring itu, tak masih lagi maknanya marah, tak berhenti lagi marah kita ni, walaupun kalau tadi di berdiri, dia duduk dah. Kalau ketika marah tu sedang duduk, dia berbaring dah, tak berhenti lagi. A'udzubillah, baca dah, tak berhenti lagi. Pada saat tu maka hendaklah ia seseorang mengambil air sembahyang. Hendaklah dia ambil air sembahyang. Yang mana ambil air sembahyang ini ialah tujuannya untuk menghilangkan marah tadi. Tujuan untuk dia nak menghilangkan marah. Maka sunat dia, hendaklah dia mengambil air sembahyang pada ketika itu. Supaya reda marah kita. Ini dengan amal. Ini dengan amal. Yang diajar oleh ulama berpandukan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bila kita marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu step yang pertama. Tiba-tiba masih lagi marah, lagi tak berhenti. Kalau kita sedang berdiri pada saat tu nak marah kepada orang ni, duduk. Hendaklah kita duduk. Diperintahkan kita duduk. Kalau duduk tak jadi lagi, berbaring. Berbaring tak jadi lagi, ambil air sembahyang. Kerana apa tu? Hikmah. Disuruh kita supaya kita duduk. Kalau kita sedang berdiri dalam situasi kita marah. Kalau kita sedang duduk dalam situasi kita marah, hendaklah kita berbaring. Kerana apa ni? Hikmahnya. Kerana nak menundukkan nafsu. Hendak merendahkan nafsu. Dan juga hikmahnya supaya kita itu tidak menimbulkan kebinasaan pada anggota-anggota zahir kita. Kalau kita berdiri, kita mampu. Kerana di saat marah, kita mampu untuk memukul orang. Kita mampu pada saat itu untuk letakkan kaki kita di atas muka orang tersebut. Kita mampu. Maka hendaklah kita duduk. Ini hikmah dia yang diajar oleh agama kita. Kalau saat kita marah berdiri, duduk. Yang pertamanya hikmahnya, nak merendahkan nafsu kita. Cara tidak langsung bila kita duduk, nafsu kita jadi rendah. Kalau kita duduk, kita pun berbaring, nafsu kita jadi rendah. Dan juga membawa kepada ketidakupayaan kita untuk membinasakan anggota zahir dengan memukul dan sebagainya. Ini di antara hikmah diperintahkan
apabila seseorang itu marah, apabila kata a'udzubillah masih lagi marah itu tidak reda, maka pada ketika itu hendaklah dia duduk ataupun dia berbaring. Sekiranya masih lagi tidak hilang, tidak reda marah kita pada saat itu, maka hendaklah diperintahkan kita mengambil air sembahyang. Mana dalil kata kalau kita marah, hendaklah kita ambil air sembahyang ni? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana khuliqa minan nari wa inna ma tutfa'un naru bil ma'i fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya syaitan itu dijadikan syaitan ini, kata Nabi, daripada api. Nabi kata syaitan dijadikan daripada api. Bahkan Al-Quran pun sama, mengatakan syaitan dijadikan daripada api, manusia daripada tanah, malaikat daripada nur, maka syaitan daripada api. Oleh yang demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hanya saja dipadamkan akan api itu dengan air. Dah dijadikan syaitan ni daripada api, maka api ini dipadamkan dengan air. Yang mana marah itu ialah puncanya daripada syaitan. Maka syaitan daripada api, oleh yang demikian dipadamkan api itu ialah dengan air. Maka dah begitu, apabila marah seseorang kamu, yang mana marah ini timbul daripada hasutan syaitan yang membangkitkannya, dan syaitan dijadikan daripada api, maka apabila marah seorang kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia seseorang daripada kamu itu mengambil air sembahyang. Hendaklah kamu mengambil air sembahyang. Dan secara praktikalnya juga sama. Api, kita tahulah, benda nyata, benda zahir pada kita. Api yang marak, api yang ada di dapur kita, ataupun api yang kita duk bakar ni, bila mana kita padamkan dengan caranya jirus air. Kita ambil air, letak air di atas api, maka padamlah. Maka begitulah bandingnya. Marah ini, yang mana marah ni puncanya daripada syaitan, syaitan dijadikan daripada api. Maka hendak memadamkan kemarahan itu ialah dengan mengambil air sembahyang. Sebaliknya tak jadi juga ambil air sembahyang pun, maka mandilah. Mandi tadi tu. Maka mudah-mudahan dengan mandi itu marah kita akan reda. Ini dengan amalan, cara untuk kita menahan marah kita di dalam hati supaya tidak terkeluar pada tidak terkeluar pada zahir kita. Yang mana bila keluar daripada zahir, ianya akan membinasakan kita. Lagi pula, marah kita itu bukan pada tempat yang agama kita suruh marah. Yang mana marah ni ada kalanya dibenarkan pada syarak, sebagaimana yang telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang lepas. Seumpama orang kafir menghina orang Islam, seumpama orang bukan Islam menghina, mencaci maki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu nak kepada marah. Begitu juga pada ketika mana kita nak nak melarang anak kita, nak mencegah anak kita, isteri kita yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, kederhakaan kepada Allah. Dan ketika mana kita nak menyuruh mereka kepada kebaikan, maka pada ketika itu nak kepada marah. Tak boleh kita biarkan mereka berada di dalam kemaksiatan. Perlu kepada marah. Jangan biar mereka. Suruh mereka kepada kebaikan. Maka ini perlu kepada sifat marah. Yang mana marah ini bukanlah kita perlu membuang 100%, tidak. Tapi perlu kawalinya. Bukan pada tempat yang perintah agama tak suruh, maka kita kena tahan. Cara tahan dengan ilmu pengetahuan.
Cara tahan, iaitulah dengan kita beramal. Dengan kita melakukan amalan. Apa dia? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian duduk. Kemudian berbaring. Tak tahan juga, ambil air semayang. Tak tahan juga, iaitulah dengan mandi. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pula dalil pada kata yang dia kata tadi, kalaulah kita berada dalam keadaan berdiri, hendaklah kita duduk. Kalau duduk, hendaklah kita berbaring. Ini dalam situasi, maksudnya kalau kita tu sedang situasi berdiri, duduklah. Kalau berduduk, berbaringlah. Baik. Mana dalilnya? Dalilnya dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala innal ghadaba jumratun fi qalbi bani Adam. Ala tarawna ila humrati. Bukan jumrati, ila humrati ainihi wa intifakhi awdajihi faman wajada min zalika syai'an falyadrib khaddahu bil ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga-jaga bahawasanya marah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak bandingkan, seperti bara api pada jantung anak Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bandingkan, Nabi umpamakan marah ni ialah seperti bara api pada jantung manusia, pada jantung anak Adam, pada hati anak Adam. Marah ni bandingnya seperti bara api. Kerana apa? Kerana dibandingkan oleh Nabi yang mana marah ini seperti bara api yang terdapat pada hati kita, kerana kemarahan ini menyebabkan seseorang itu di hatinya panas. Yang mana syaitanlah yang mengapi-apikan di dalam hati sanubari kita ini, yang menimbulkan kemanasan, yang menyebabkan kita nak marah tadi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marah itu umpama seperti bara api pada hati manusia itu, kerana panahnya dia. Bara api kan panah. Maka marah ni panah. Serupa dengan bara api, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu, mana tanda kata marah ni panas? Marah ni diumpamakan seperti bara api oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda dia, adakah tiada melihat kamu pada merah dua pipinya? Adakah tiada melihat kamu pada merah dua matanya, mata anak Adam itu? Nabi tanya. Ni dia panggil istifham li takrir, nak menetapkan, supaya maknanya nak menceritakan kepada kita, begitulah. Maknanya orang yang marah, mu tak tengok ke? Mu tak tengok ke orang yang sedang marah ni, marah yang melonjak-lonjak ni, mata dia merah. Kata Nabi SAW. Dan bengkak urat lehernya, tegang urat leher dia nak marah. Timbul urat leher dia nak marahnya pada seseorang. Mata pula backing, kita kata. Garang mata dia. Muka lagi pula, pipi lagi jadi merah. Ni orang yang betul-betul marah. Tidakkah kamu lihat begitu? Ya. Seolah-olah kita kata, ya. Inilah kata, maknanya hak dibandingkan oleh Nabi SAW, marah ni seperti bara api, dia jadi panah. Bila panah tadilah, terik orak-orak kita. Pipi merah, mata jadi backing, mata jadi merah. Kamu tak lihat begitu ke? Ya, kita lihat begitu. Betul, nyata apa hak Nabi SAW katakan. Dah begitu, maka barang siapa mendapat ia barang siapa. Siapa-siapa yang mendapati di diri dia ni akan sesuatu daripada demikian itu, demikian ketadaan marah tadi. Merah pipi-pipi, merah mata-mata, tegang orak leher dia, timbul orak leher dia, tanda marah ni. Pada ketika itu, maka hendaklah memukulkan, hendaklah meletakkan ia barang siapa akan pipinya, pipi barang siapa tu letak dengan bumi, yakni di atas bumi. Letak gigi letak muka kita ni ke arah bumi. Letak situ. Kerana apa tu? Nabi SAW kata begitu ni. Ini hadis ni
Hak Nabi kata, maknanya bila kita terjadinya marah tadi, merah muka-muka, pipi-pipi, mata-mata, leher pun jadi tegang dah urat-uratnya. Ini ni menunjukkan, nak mengisyaratkan kepada kita, manakala marah lalu tu letak di bawah muka kita ini, di atas tanah muka kita ni, ini menunjukkan, memberi reti kepada kita, memberi isyarat kepada kita, arahan daripada Nabi SAW supaya berkelakuan tersebut nak memberi isyarat kepada menetapkan, nak memberi isyarat kepada kita bahawa meletakkan semulia-mulia anggota, meletakkan semulia-mulia anggota iaitulah pipi, meletakkan semulia-mulia anggota yakni pipi ni daripada sehina-hina tempat yakni bumi tu. Ini ni mengisyaratkan supaya pecah oleh takabur seseorang, yang ia takabur inilah sebab yang besar, yang utama pada marah seseorang itu. Kerana apabila seseorang itu turun ke bawah, marah sangat-sangat ni, lalu tu kita pun letak muka kita ke tanah. Sebagaimana tadi, kalau kita berdiri, duduk, makin rendah, merendahkan kita. Kerana apa ni? Inilah, iaitulah kerana nak memecahkan, nak menghilangkan sifat takabur, sombong yang ada pada diri kita tadi. Nak memecahkan yang ni. Kerana sombong ni yang ada pada diri kita ni lah menyebabkan kita jadi nak marah tadi. Sombong dengan pangkat kemewahan, sombong dengan kedudukan yang dipandang mulia oleh masyarakat, sombong dengan ilmu yang kita ada, sombong dengan keturunan, sombong dengan diri, megah dengan diri kita, rasa kita hebat, diri kita ni lah yang hebat. Tiba-tiba orang buat lebih kurang dengan kita, menyebabkan kita tadi nak marah. Jadi nak marah. Oleh yang demikian, sembamkan muka kita ke pipi kita ini ke tanah. Supaya apa? Supaya ego kita, sombong kita tadi tu menjadi hilang. Jadi down. Maka ketika itu, kita tidak marah lagi. Ini di antara ubah cara yang diajar oleh agama kita, oleh syarak kita. Supaya pecah oleh takabur, yang ia takabur inilah sebab yang utama pada marah itu. Dan supaya buat begitu tu, dan supaya mengetahui ia seseorang akan bahawasanya diri seseorang itu hamba yang hina. Supaya kita tahu kita ni sebenarnya manusia yang hina. Maka oleh yang demikian, tundukkan kepala kita ni kepada tanah, yang mana tanah ni tempat yang sehina-hina, tempat orang pijak. Letak muka kita kat sana. Kita ni hamba yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hak inilah hak syaitan ingkar sujud ni. Yang mana kata ulama, diperintahkan iblis supaya sujud kepada Nabi Adam, iaitulah tanda hormat kepada Nabi Adam, isyarat kepada tanda hormat kepada Nabi Adam. Lalu tu dah diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya sujud kepada Nabi Adam, hormat kepada Nabi Adam, enggan dia. Ini kerana sombong tadi, kerana egonya dia tadi, kerana rasa hebatnya dia tadi, kerana kesombongan itulah dia enggan sujud. Maka kita diajar di dalam agama kita sembahyang, sujud 2 kali, hak lain rokok sekali, berdiri pada tiap-tiap rakaat sekali saja, tapi sujud 2 kali. Apa hikmah? Ni supaya kita dapat menghancurkan syaitan tadi, yang mana syaitan tadi dia tak nak sujud. Kita manusia ikut perintah Allah, Allah suruh sujud, kita sujud. Jadi lemah syaitan pada ketika itu. Lalu tu disyaratkan sebanyak 2 kali sujud. Itu semua sujud-sujud ni ialah tanda kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dah kita berasa diri kita ni hamba yang hina, pada saat itu tiada patut ia seseorang membesarkan diri. Tak patutlah kita membesarkan diri. Habis kat situ. Itu di antara ubat untuk kita menahan marah
Menahan marah supaya tidak terjadinya kebinasaan yang lain. Nabi kat situ. Dan ketahui olehmu, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bahawasanya menahan akan marah itu kelakuan yang sangat-sangat baik. Tahan marah ni ialah satu kelakuan yang sangat-sangat baik. Telah memuji akan dia akan menahan akan marah ni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dengan firman-Nya wal kaziminal ghaiz, artinya dan yang menahan mereka itu orang yang bertakwa akan marah. Allah Taala puji orang yang menahan kemarahan di dalam Al-Quran. Yang mana ayat ni dia ambil sekerak saja. Ayat tu di dalam surah Al-Imran. Allah Ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Allah dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan syurga Allah, yang mana syurga Allah Ta'ala ini luasnya seluas langit dan bumi, disediakan kepada mereka-mereka yang takut kepada Allah. Siapakah orang yang takut kepada Allah? Lalu tu Allah Ta'ala berfirman, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang takut kepada Allah ini ialah mereka-mereka yang berinfak, yang bersedekah pada waktu lapang, ataupun pada waktu sempit pun dia bersedekah, dia berinfak. Dan orang-orang yang menahan marahnya, wal kaziminal ghaiz, maka orang yang menahan marah dipuji oleh Allah Ta'ala. Iaitulah orang yang bertakwa, ialah orang yang menahan marah. Wal afina 'anil nas, dan orang yang menahan yang memaafkan manusia apabila orang buat salah kepada dia. Ini di antara orang yang bertakwa, kata Allah. Orang yang Allah Ta'ala puji, yang mana dia ni orang yang takut pada Allah, orang yang selalu berinfak, orang yang memaafkan orang yang menahan marah di dalam hati dia apabila hak agama tak suruh marah. Maka orang ni lah Allah Ta'ala puji dengan katanya orang yang bertakwa. Innallahu wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengasihi orang-orang yang berbuat baik, orang yang melakukan kebaikan, muhsinin. Itu Allah Ta'ala puji di antaranya orang yang menahan akan marah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kazuma ghaizan walau syaa an yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati amnan wa imana. Artinya, barang siapa, kata Nabi, menahan ia barang siapa akan marah. Siapa-siapa yang boleh tahan marah ni dalam hati, kata Nabi SAW, dia tahan tu, kata tahan marah ni, dan jika menghendaki ia barang siapa meluluskannya kan kemarahan tu. Kalau dia maknanya dia tahan marah ni, kata dia boleh tahan marah ni di saat kalau dia nak marah, nescaya kuasa ia atas meluluskannya kan marah. Boleh sangat dia nak marah. Mungkin kerana pangkatnya besar, mungkin kedudukannya tinggi. Kalau dia nak marah pun dia boleh marah, dia boleh lawan, dia boleh nak marah orang. Tapi dia tahan sifat marah dia di dalam hati dia. Maka orang ni kata Nabi, nescaya memenuhkan Allah Ta'ala akan hatinya, hati barang siapa tadi tu. Pada hari kiamat, Allah Ta'ala memenuhkan daripada sentosa, daripada selamat bahaya di akhirat, dan daripada iman. Allah Ta'ala memenuhkan iman pada neraca kita di akhirat. Dan pada satu riwayat, daripada redha, Allah Ta'ala memenuhkan kasih sayang Allah kepada orang yang tersebut. Wallahu a'lam. Maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat kita mengamalkannya, dan ubat ini kita kena ingat betul-betul. Mudah-mudahan
dengan yang mana kita belajar ini, kita dapat mengawali sifat marah kita ini daripada melakukan kemarahan pada bukan tempat yang syarak perintahkan kita marah. Wallahu a'lam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.